Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Agenda Awani Asia memberi tumpuan kepada perkembangan yang berkaitan dan juga melingkari isu dan juga cabaran yang berkaitan dengan perkembangan Asia, dan sudah tentu kita melihat kepada pandemik COVID-19 yang mula membadai negara pada awal tahun lalu ternyata memberi kesan besar khususnya kepada semua industri. Ini tidak terkecuali sektor dan juga industri sukan. Apatah lagi dengan ketiadaan beberapa kejohanan besar dan juga kesukaran atlet dan juga penggiat sukan untuk berlatih. Bagaimanapun, ada pendapat dan juga pandangan yang menyuarakan sinar baharu mungkin mula menjengah industri sukan pada tahun ini dengan penemuan dan juga pembangunan vaksin COVID-19 secara khususnya yang dijangka memulihkan serangan pandemik itu di seluruh dunia. Dan untuk bercakap mengenai industri sukan dan juga sektor sukan, perkembangannya di Malaysia secara khususnya di talian menerusi atas talian pada ketika ini adalah Datuk Ahmad Syapawi Ismail. Datuk adalah Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, dan seorang lagi adalah Harish Diol. Harish Diol adalah editor 2213 dan juga seorang penganalisis sukan. Jadi saya nak mulakan dulu dengan Datuk Syapawi. Sebelum kita nak bercakap tentang gelembung sukan, SOP dan juga pematuhan, mungkin Datuk boleh mulakan dengan memberi sedikit gambaran dan juga realiti perkembangan semasa industri dan juga sektor sukan secara keseluruhannya setelah kita melalui setahun fasa pandemik COVID-19 ini, Datuk. Okey, kalau kita melihat kepada sektor sukan secara keseluruhannya, dia agak besar ya. Dia sukan boleh dilihat dalam bentuk tiga perspektif. Sukan untuk individu yang melibatkan kecergasan, kesihatan dan sebagainya. Sukan yang orang jadikan dia sebagai satu punca mata pencarian seharian, dan sukan sebagai satu industri as a whole yang mempunyai kesan limpah ataupun chain reaction yang agak besar. Jadi we talk about three perspektif tersebut, memanglah dia memberi kesan pada semua ketiga-tiga perspektif. Dan kesan tu lebih ketara bila kita terbabit dengan perkara-perkara yang melibatkan chain reaction, seperti kalau sukan yang merupakan mata pencarian seperti seorang atlet, dia mencari bersukan kerana dia adalah career dia bersukan. Dan chain reaction dia adalah dia tak boleh perform. Dia tak boleh perform tu dia chain reaction dia. Okay? Tapi kalau orang yang bersukan dalam bentuk kesihatan, chain reaction dia akan jadi murung. Dia tidak sihat. Kalau sukan yang dalam bentuk industri, chain reaction dia orang tak ada kerja. Industri akan jadi collapse dan sebagainya. So jadi we talk about kesan sukan, sektor sukan as a whole, berdasarkan tiga perspektif tu semuanya mengalami kesan-kesan tersebut. Sama ada kesan tu secara melalui chain reaction tersebut ataupun kesan secara direct kepada penggiat-penggiat sukan yang kita masukkan. Jadi pada pandangan saya, secara realitinya sekarang ni bukan saja sukanlah, maknanya semua sebenarnya yang terlibat mengalami satu keadaan yang norma baru yang perlu kita perhalusi dan kita cari jalan bagaimana kita nak mengatasinya. Datuk, saya ingin beralih kepada apa yang menjadi tumpuan pada minggu ini. Sudah tentu berkaitan dengan gelembung sukan, dan kalau ikutkan kenyataan daripada Datuk sebelum ini pun, Datuk ada menyatakan tentang program dan juga gelembung sukan tidak akan berjaya tanpa disiplin yang tinggi. Jadi sejauh mana daripada pemerhatian Datuk, sejauh mana tahap pematuhan SOP dan juga pemantauan gelembung sukan ini dilakukan dalam latihan sukan yang dibenarkan sejak Isnin lalu, Datuk? Bila kita masukkan dengan gelembung sukan tu ataupun sport bubble, kalau dalam arti kata sektor yang lain pernah juga disebut tentang travel bubble. Jadi itu semua adalah berkaitan ya. Jadi konsep pendekatan yang sama kita perkenalkan dalam sport bubble, bermakna kita contain mereka-mereka atau penggiat-penggiat dalam aktiviti sukan tersebut dalam satu gelembung, dan di mana kita pastikan gelembung itu tidak dibocori baik daripada dalam maupun daripada luar. So once you are inside the gelembung, dia macam quarantine juga lah indirectly. So you create the gelembung, dan once you are inside the gelembung, you play among the gelembung tu, you akan rasa lebih bebas. Tak perlu you nak swab test lagi dan sebagainya, because you know that those people yang dalam gelembung tu, mereka yang berada dalam gelembung tu adalah mereka yang telah bersih ataupun yang telah clear daripada segala ancaman jangkitan COVID ya. Jadi itu yang maksudnya gelembung tu. Jadi untuk bila kita start YB Menteri sendiri, inisiatif dia sendiri untuk startkan program RTT, untuk start the program, sebab kita risau tentang atlet. Masa tu Olimpik belum decide, tak berapa pasti lagi dan sebagainya. So kita lebih risaukan tentang persediaan mereka, takut mereka tak sempat prepare.
So kita createkan program yang kita panggil quarantine based approach. Sebenarnya quarantine based approach tu adalah konsep gelembung. Prinsip dia kat situ. So once kita tengok quarantine based approach yang kita buat ni, nampak ada kesan dia di mana kita tidak ada berlaku sebarang ancaman penularan daripada dalam ke luar, luar ke dalam. Saya sendiri pun walaupun quarantine based approach, saya datang kerja juga, tetapi atlet ada di belakang bangunan saya. Tapi saya kerana daripada luar, saya tak boleh berada dengan diorang kerana saya mungkin bawa memecahkan gelembung ataupun kuarantin tersebut. Orang-orang, pegawai-pegawai saya, chef saya kena duduk di dalam bersama atlet tersebut. Mereka juga tidak balik kerana mereka mereka berada dalam gelembung tersebut. So ini yang dimasukkan diri. Quarantine based approach ni terbukti berjaya dan kita perkenalkan juga kepada kejohanan-kejohanan yang lain dan kebetulan Thailand juga telah mengadakan satu kejohanan terbuka Thailand badminton menggunakan konsep gelembung yang sama tetapi perlu ada protokol-protokol dalam gelembung tersebut. Di antara protokol-protokol dalam gelembung tersebut adalah ujian swab, RT antigen, tempohnya dan sebagainya. Cuma ini yang perlu kita perhalusikan, permudahkan supaya for example like Thailand punya competition badminton tu dia anjurkan 3 kejohanan dalam tempoh 3 minggu. So dia kena buat Thailand Open 1, Thailand Open 2. Kalau ikut betul-betul biasa kebiasaan, Thailand Open 1 je. Tapi dia buat Thailand Open 1, Thailand Open 2 dan juga dia buat World Championship ataupun series tu untuk membolehkan once the atlet sampai masuk dalam gelembung yang memerlukan mereka duduk dalam tempoh 3 minggu, mereka boleh tackle 3 kejohanan sekaligus. Itu yang paling advantage-nya, kelebihannya bila kita adakan gelembung seperti ini. Datuk tunggu sebentar, saya nak pergi dengan kepada Harish. Harish, kalau diikut realitinya banyak sektor dan juga subsektor dalam industri dan juga perkhidmatan perniagaan yang berasaskan sukan dan juga rekreasi ini boleh disifatkan terjejas teruk impak daripada pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, baik PKP ataupun PKPB ataupun PKPP dan kembali balik ke PKP, sudah tentu banyak perniagaan industri yang berasaskan sukan terjejas. Jadi setelah setahun berlalu, di mana sebenarnya keadaan semasa bagi industri perniagaan ataupun bisnes yang berteraskan dan juga berasaskan sukan di negara ini dan sejauh mana mereka boleh bertahan? Ada yang tak boleh bertahan, Fauzi. To be honest, ada yang telah gulung tikar. Kita ambil gym sebagai contoh. Ambil operator ataupun usaha kolam renang. Mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk ada pun hanya untuk seketika waktu sahaja. Dan ini merupakan satu pandemik yang kita tidak boleh tahu apa yang akan berlaku dalam masa 3 minggu, 4 minggu. Kita boleh plan sekarang, tapi dalam masa 3-4 minggu nanti kita tak tahu kalau there's a spike ataupun there's a surge. Kebanyakan sektor juga menerima the backlash of the pandemic, sama seperti sukan juga. Tetapi moving forward, adakah gelembung sukan merupakan atau sports bubble ataupun merupakan kita sediakan gelembung di dalam kawasan, maksudnya 5 km gelembung for example, di mana ia akan concentrated di kawasan-kawasan ataupun locality supaya kalau apa-apa pun ianya terikat kepada locality tersebut dan tidak akan spread to other various other areas. Ini merupakan perbualan yang kita harus buat bersama dengan pihak-pihak seperti Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi berbalik kepada soalan Fauzi, memang terjejas teruk dan bukan hanya sektor sukan. Saya merasakan bahawa semua sektor mereka terjejas dengan amat ketara. Pasar malam boleh dibuka tapi berapa ramai orang yang pergi pasar malam? Kalau kita katakan shopping mall boleh dibuka, berapa ramai yang pergi shopping mall? So, kadang-kadang kalau boleh buka pun tak masuk akal kerana boleh buka tetapi tiada pelanggan, you kena bayar sewa, your stock is not, you're not pushing your stock out. So, dia balik pada square one. In fact, kalau berbuka tu lagi perik daripada tak buka. Kerana buka you kena bayar your utility, you kena bayar your rental dan sebagainya. Jadi it's a very sad situation that we are in, and not just Malaysia tapi seluruh dunia.
apa yang dikongsikan oleh Harish, iaitu berkaitan dengan Fitness Industry Survey. Antaranya dibahagikan kepada apa yang telah berlaku dengan apa yang dijangkakan. Haris ada berkongsikan tentang infografik ni. Kalau diikutkan daripada peratusan yang, kalau boleh saya bacakan sedikit, 35% kaki tangan sudah pun dilepaskan bagi bisnes ataupun perniagaan yang berasaskan sukan ini. Malah 1/3 berpendapat mereka juga akan laid off more than 40%. Dan juga melihat kepada angka-angka ini, apa yang mencuri tumpuan adalah 70% ataupun 70% mengatakan gaji mereka turut terkesan ataupun turut terjejas teruk. Melihat kepada angka di sini adalah 20 ke 50%. Malah ada yang melaporkan penurunan hingga hampir kepada 50% daripada gaji asal. Itu apa yang telah berlaku, dan daripada jangkaan daripada Haris sendiri, daripada apa yang Haris kongsikan di Twitternya, antara lain hampir separuh daripada responden hasil kajian dan juga survey yang dilakukan melihat kepada mungkin akan ada jangkaan lebih ramai kaki tangan dan juga staf ataupun mereka yang bekerja dalam industri ini terpaksa dilepaskan akibat pandemik COVID-19 ini. Mungkin Haris boleh kongsikan bagaimana sebenarnya boleh kita faham dan juga kita fahami rantaian bisnes ataupun rantaian perniagaan berasaskan sukan ini. Penting dalam soal, ya, kita soal menjaga tentang kesihatan, tetapi soal ekonomi juga penting, kerana ekonomi yang rancak akan kembali memeriahkan liga di mana banyak bergantung kepada sumbangan penaja, ya Harish. Begitu juga dengan perkembangan dan juga pembangunan bakat-bakat muda, perancangan penghantaran jurulatih dan juga pemain keluar negara. Harish mungkin boleh kongsikan pandangan. Okay, dengan very briefly, I nak kata yang ni. Yang pertama sekali ialah jangan kita kaitkan elite dengan masses. Okay, dua perkara yang berbeza. Dan yang kedua, kita most of the time kita taksub dengan elite, tapi kita fail to realize that sports is masses. Semua orang terlibat dalam sukan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dan industri sukan ini besar, bukan hanya sehari dua, bukan setahun dua, tapi industri ini telah memang besar untuk berdekat. Namun the emphasis terhadap sukan has always been entertainment, has always been there. Okay, sukan, we think of it as secondary. That is the problem. Okay, bukan nak salahkan sesiapa, tetapi inilah mentality kita. So moving forward, kita kena sedar bahawa industri sukan ni besar, dan apa nombor-nombor dan apa yang you bagi tahu tadi itu, that is just on the surface, kerana sehingga hari ini kita tidak mempunyai satu program di mana kita dapat tahu berapa ramai rakyat Malaysia yang terlibat dalam sektor sukan, berapa bilion yang kita churn out daripada sektor sukan atau dapat peroleh daripada sektor sukan. Kajian-kajian ini belum dijalankan, kita tiada kajian-kajian tersebut. Kita tidak ada data tersebut, kita tidak ada statistik tersebut. Kalau kita boleh tumpukan perhatian kita kepada statistik tersebut, sudah tentu kita boleh menyedarkan ramai orang, terutamanya mereka yang membuat keputusan bahawa industri ini memang industri besar. Dan anda berkatakan tadi tentang liga, ya, ada Liga M, ada STL, ada pun Liga Hoki Malaysia, tetapi itu hanya pada tahap elit. Bagaimana pula pada tahap daerah, pada tahap negeri, pada tahap komuniti? Lebih ramai lagi. Dan berbalik kepada mereka yang kehilangan tugas, saya tanya anda, kalau anda seorang professional trainer untuk MMA ataupun BJJ, anda tak boleh buat apa-apa, online class pun tak boleh buat. Kalau anda seorang jurulatih renang, anda tak boleh buat apa-apa, online classes. So these are things that we need to look at. Tetapi untuk pada masa ini, kita tak boleh buat sebarang keputusan at this moment, tetapi harap pihak yang berkenaan akan mula buat kajian secara menyeluruh kepada impact industri sukan kepada negara, kepada poket negara, dan juga apabila industri sukan berhenti seperti ini, apa akan berlaku kepada bukan hanya industri tetapi kepada sumbangan kepada kerajaan juga dari segi income tax dan sebagainya.
Baik, kembali dalam agenda Awani Asia pada minggu ini, kita melihat kepada sektor dan juga industri sukan kerana industri ini juga terjejas akibat daripada impak COVID-19 dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Ahmad Syafawi Ismail. Datuk adalah Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN dan juga Harish Diol. Harish Diol adalah penganalisis sukan dan juga editor 20 to 13. Sebelum kita nak ke topik yang seterusnya, ini berkaitan dengan Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022 yang mana Presiden China Xi Jinping menyatakan beliau percaya bahawa dengan usaha yang gigih semua pihak Sukan Olimpik Musim Sejuk pasti akan diadakan dengan jayanya dan Xi juga menyatakan sejak tercetusnya pandemik COVID-19 jawatan kuasa Olimpik antarabangsa ataupun disebut sebagai IOC bertindak pantas dan juga berkesan dalam mana menyumbang besar kepada usaha untuk membendung wabak di dunia dan juga pembangunan mampan Olimpik yang sihat dan juga China bersedia dalam berusaha untuk bersama-sama dengan IOC dan juga negara-negara lain dalam menggalakkan penganjuran Sukan Olimpik Tokyo dan juga Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing dengan lancar. Datuk, tadi Datuk sebelum kita berehat tadi Datuk adalah tadi membuka pintu perbincangan berkaitan dengan era digital dan juga bolehlah kita sebut sebagai era norma baharu kan. Bila kita sebut sebagai era norma baharu sering dikaitkan dengan digitalisasi. Jadi soalnya bila mana kita bercakap tentang integrasi teknologi dalam sukan, bagaimana ia boleh dilakukan? Kalau dilihat daripada kelab gergasi antarabangsa, mereka menggunakan teknologi digital untuk berinteraksi bersama dengan penyokong-penyokong masing-masing, virtual event, virtual party dan training dan sebagainya. Jadi sejauh mana inovasi teknologi beri manfaat dan juga boleh membantu industri sukan pada ketika ini? Saya melihat kepada digitalization dalam sukan ni berlaku dalam dua ataupun tiga aspek lah. Kalau kita lihat pada tahun sudah Kementerian Belia Sukan menggerakkan satu inisiatif menyediakan stimulus fund kepada badan-badan sukan ataupun NGO sukan untuk mengambil kesempatan dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk digitalizekan pengurusan mereka. Jadi kita sediakan peruntukan untuk membantu persatuan while waiting for the PKP to be ditamatkan ataupun supaya dibenarkan, kita improvekan ourselves, kita baiki apa-apa kelemahan yang ada khususnya dalam aspek digitalize. Jadi kita ada peruntukan untuk that. Itu dari situ aspek tersebut dalam aspek yang Fauzi sebutkan tu, bagaimana aspek digital digunakan dalam mempermudahkan aktiviti sukan. Sudah saya kata sudah maklum bahawa mesyuarat-mesyuarat yang diadakan secara visual, mesyuarat agung ada juga yang dibuat secara VC dan ada competition yang dibuat secara VC. Dan sudah tentu benda itu melibatkan coordination antara kemampuan-kemampuan negara peserta yang akan ambil bahagian, negara yang akan host the event, so-called host selebriti tersebut dan aktiviti kejohanan tersebut di-perform, bukan perform tipu-tipu bukan cara ni, tapi di-perform betul-betul, diambil gambar, divisualkan, divideokan, disertakan kepada judge-judge untuk buat penilaian. Okey. Memang menarik, boleh dibuat, tetapi elemen sukan ni you kena direct tu lebih penting. Jadi dia barulah Aris punya cakap tadi, the entertainment, the kepuasan bersukan tu akan berlaku. Just imagine perenang kita, penerjun kita buat terjunan, there is no crowd, there is no judges, so the tense is not there. So jadi dia punya motivation akan berkurangan. So jadi bukan tak boleh, tetapi dia punya dia tu kepuasan itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau fizikal dengan judge kat situ, dengan crowd kat situ, dia akan rasa lebih challenge. Itu the marginal gain of the sport tu yang selalu kita cakap tu tidak akan berlaku lah kalau dalam keadaan virtual. Memang boleh dibuat. Pertandingan menembak dibuat secara virtual antara Indonesia, Malaysia dan sebagainya, Singapura. Tetapi dia punya kepuasan itu tidak berlaku. Jadi tetapi itu merupakan satu norma baru. Tak pernah dibuat menembak cara video conference ni. Jadi nak kata digital tu tidak membantu, dia membantu dari segi pengurusan sesuatu badan sukan tu. Kita tidak boleh elak dia kena menguruskan badan sukan walaupun dia tidak boleh buat sukan. Membantu dari sudut untuk membolehkan
sesuatu event itu dilakukan khusus kepada beberapa sukan tertentu je. Bola sepak tak boleh main. Dan apa yang menarik dari segi digitalisasi ni ialah kebangkitan e-sport semasa pandemik ni. So itu merupakan satu aspek yang lainan. So e-sport dikenali sebagai sukan. Walaupun ada setengah cakap kata dia lebih menggunakan lifestyle dan sebagainya. So banyak orang kata producer-producer, game publisher yang createkan lebih menarik event-event dalam e-sport tu, dan e-sport ni dibuat secara memang conform lah, duduk dalam rumah, tak ada virus pun nak datang kacau dia. Jadi maknanya dia akan lebih menarik crowd yang kumpul. So event-event competition diwujudkan dengan orang kata apa, meriahnya pada tahun lepas dan juga pada tahun ni, dan kita tidak kecuali because e-sport tu memberikan satu pulangan industri yang begitu besar. Orang beli laptop, orang beli segala-galanya dah. Jadi line internet dan sebagainya, itu merupakan satu aspek ataupun norma baru dalam kehidupan sukan pada masa kini. Pada khususnya pada masa pandemik ni, benda itu merupakan satu yang orang kata membantu. So takkan kita nak suruh pemain bola kita main e-sport pula. Jadi mana kalau dia main e-sport dia tak praktis kerja kasar. Jadi itu belum benda-benda yang mungkin merupakan konflik-konflik yang wujud dalam keadaan yang Koji cakap tadi, dalam keadaan digital dalam environment sukan. So saya nak kata tidak ada, tapi tidaklah membantu sukan as a whole, tapi dia turut menyumbang sesuatu juga kepada industri sukan as a whole. Harish mungkin boleh tambah di situ, kalau daripada apa yang disebutkan oleh Datuk tadi, kalau kita lihat daripada e-sport ni banyak bakat tempatan dapat dilahirkan. Mungkin tetapi soalannya sejauh mana e-sport ini dapat mampu bertahan dan boleh menggantikan sukan secara tradisional, iaitu sukan yang melibatkan aktiviti sentuhan dan juga aktiviti fizikal. Fauzi, saya merasakan bahawa menggantikan tu bukan perkataan yang tepat lah. Tiada sukan akan menggantikan apa-apa sukan. Kita lihat je balik sedikit kepada sejarah ya. Apabila kita mempunyai bola sepak, tiba-tiba kita ada futsal. Tapi bola sepak masih sukan nombor satu dunia. Kita ada foot golf. Okey, tetapi bola sepak masih sukan nombor satu di dunia. Jadi saya melihat ni sebagai evolusi sukan. Dan e-sport ni memang berkembang sebelum COVID-19 kerana mereka mempunyai daya tarikan yang berbeza, di mana sesiapa yang menuangkan atau tuang duit mereka kepada e-sport atau sponsor e-sport, mereka mengetahui bahawa terdapat satu kelompok sama ada pemain ataupun pemerhati ataupun mereka yang main secara sambilan ya, kelompok tu besar dan mereka ingin tap on this market to grow because this market is young. Yang tengok bola 90 minit sekarang ni mungkin yang tua-tua saja, yang budak-budak muda tak tengok bola 90 minit, tengok mungkin highlights. Jadi nak kata betul atau salah, ini merupakan orang kata norma baru tu perkataan dalam COVID-19, tapi dalam sukan pun ini merupakan norma baru di mana budak-budak muda sekarang the attention span is shorter. Bukan budak-budak muda saja, even yang berusia pun mereka tak boleh tahan. You suruh tengok iklan selama 1 minit pun mereka dah bosan. Mereka nak tengok iklan 3 saat, 4 saat, 10 saat. Jadi ini merupakan evolusi sukan, cara kita menarik perhatian orang ramai, peminat. Dan this digitalization of sports ni merangkumi banyak benda, bukan hanya e-sports semata-mata. Seperti Datuk Ahmad Syafawi menyatakan tadi, is the whole industry, the development of e-sport, publishing, the back end, it's huge. Jadi digitalization of sports akan berlaku, sedang berlaku, akan menjadi the main core untuk segala-galanya, bukan hanya sukan, tetapi ia tidak akan menggantikan sebarang sukan tradisional maupun yang semakin that's evolving.
Okey, Datuk, kita tak banyak masa, lebih kurang dalam 2-3 minit yang akhir ni. Mungkin Datuk boleh rumuskan dan juga memberi pandangan. Kalau dilihatkan ada pandangan yang menyuarakan 2021 ini sudah tentu ada sedikit sinar harapan bagi industri sukan dan juga sektor sukan secara keseluruhannya. Pandangan Datuk bagaimana? Adakah sinar baru itu akan muncul? Okey, saya rasa pada penghujung tahun sudah kita sebenarnya dah nampak dah sinar baru sebenarnya. Di mana wave yang kedua, yang ketiga itu kita dapat ni. Tapi out of sudden kita dah benarkan pun pada hujung tahun sudah untuk tahun 2021 lebih kelonggaran yang lebih besar. Semua penggiat sukan looking forward untuk bergiat aktif dulu ya. Dan tapi malangnya dengan keadaan gelombang yang berlaku menyebabkan PKP diperkenalkan balik, PKP dilaksanakan balik. Bukannya saya rasa kerajaan nak yang PKP, tetapi terpaksa dibuat balik untuk jaga rakyat juga. Jadi di sinilah kita punya pemahaman, kesepaduan kita, bersatu padunya kita supaya kita dapat mengekangkan penularan. Kita pun kesian frontliners, kita kesian dengan penggiat-penggiat sukan yang tak boleh nak buka bisnes, semua kita kesian. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga tidak mahu orang yang kita kesian tu mati, sakit dan sebagainya. Jadi maknanya itu yang lebih penting. So kesihatan tetap menjadi keutamaan. Walau bagaimanapun susah pada kita dalam keadaan ni, semua orang suka, kita kena faham bahawa kita kena jaga diri kita, pastikan kesihatan kita baik untuk kita hidup lebih baik lagi pada masa depan. Bermakna sikap bertolak ansur dan memahami adalah amat penting. Dan sikap bertanggungjawab untuk pastikan kita patuh. Saya sendiri pun kadang-kadang leka, kadang-kadang terlupa nak pakai mask dan sebagainya. Jadi benda-benda tu mengingati adalah satu prinsip yang saya rasa patut diamalkan oleh kita semua rakyat Malaysia untuk kita membantu kita stop kita punya penularan COVID ni, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih Datuk Ahmad Syapawi Ismail. Datuk adalah Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, dan Harish Diol. Harish adalah penganalisis sukan dan juga editor 2213 atas perkongsian dan juga pandangan masing-masing berkaitan dengan perkembangan sektor dan juga industri sukan akibat impak pandemik COVID-19. Tahun sudah pun berlalu, di mana sebenarnya kedudukan dan realiti sebenar itu yang dikongsikan oleh dua tetamu kita dalam agenda Awani Asia. Sekian dari saya Fauzin. Kita jumpa lagi.